أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والحمد لله رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada nikmat-nikmat atas kehidupan kita. Antaranya termasuklah dua nikmat terbesar daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian daripada nikmat-nikmat lain termasuklah nikmat sihat tubuh badan. Berapa ramai sahabat kita di luar sana diuji macam-macam penyakit. Dia menyebabkan jadi susah nak buat amal ibadat kepada Allah. Satu gangguan untuk buat amal ibadat kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi nikmat itu kepada kita. Sebab apa? Supaya kita bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kita dikatakan sebagai orang yang mukhtarun, terpilih daripada ramai-ramai masyarakat dalam taman rahmat ni. Maknanya Allah Ta'ala pilih kita untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala beri nikmat ada masa, ada kesempatan untuk kita hadir. Berapa ramai masyarakat kita tidak tempat kita tempat lain lah. Masa ni duduk main kedai kopi lagi, masa ni duduk atas motor lagi, dia masa ni duduk mengadap TV lagi. Tempat lain lah, tempat kita bagus. Mari masjid belakang, Alhamdulillah. Noyanya ada masa tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Puasa sibuk semacam dia sibuk, mana kata sibuk atas kerja yang tidak boleh bawa kepada akhirat, maka rugilah kita. Tapi kita, Allah Ta'ala pilih kita semua berada dalam rumah Allah Ta'ala pada malam ini, juga berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, Allah Ta'ala catatkan sebagai salah satu daripada catatan amalan kebajikan pahala kita nak bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini, setelah agak lama kita tidak bersama, dia ambil uzur sikit lah. Alhamdulillah sekarang ada perubahan dia. Allah Ta'ala bagi peluang lagi untuk kita sama-sama berkongsi ilmu apa ada. Mudah-mudahan memberi pengajaran ataupun memberi ilmu kepada kita untuk kita amalkan bersama. Maka pada malam ini kita sambung kitab Penawar Bagi Hati, kitab Jawi muka surat 10, dan berasal kitab ada pada tuan-tuan puan-puan muka surat 25. Kita masih lagi membincangkan salah satu daripada anggota yang wajib kita jaga, anggota yang patut kita jaga. Supaya apa? Supaya kita boleh bawa diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita ni bersih. Kenapa? Kerana anggota-anggota kita, maka semua itu wahum yus'alun, akan disoal berlaku. Maka nak tak nak, atas nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, kena jaga. Bagaimana disebut pada awal-awal kuliah kita sebelum ini, cara kita nak syukur kepada Allah Ta'ala, iaitulah bila mana kita guna nikmat Allah Ta'ala beri atas jalan kebaikan. Tak kira dah sama ada faedah atas dunia maupun faedah pada hari akhirat. Orang tak bersyukur lagu mana? Nikmat Allah Ta'ala beri, dia guna buat maksiat kepada Allah. Tuhan beri tangan buat maksiat, Tuhan beri kaki jengki buat maksiat. Dia Tuhan bagi anggota-anggota lain semua dia buat atas kemurkaan Allah Ta'ala. Maka mereka inilah yang dikatakan sebagai kalangan orang-orang yang tak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala beri daripada anggota. Baik. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Di mana kata bila kita sebut lidah,
bukan lah lidah seketul ada dalam mulut kita tu. Maksud dia iaitu daripada kalam kita, percakapan kita. Kenapa? Maka kerana kita melihat bahawa lidah merupakan satu tanggungjawab yang besar kita nak jaga. Pepatah Melayu pun sebut lidah ni tiada bertulang. Kenapa susah nak jaga? Dia kau sedap dia nak sebut-sebut, dia nak kata. Dia nak royak-royak. Sebab apa? Sebab susah nak jaga. Maka sebab itulah ulama telah menggariskan kepada kita, antaranya disebut tentang salah satu daripada ancaman ataupun salah satu daripada amaran daripada Nabi SAW kepada kita. Hadis Nabi sebut kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi pernah ditanya, sebab apa kat ramai dia dimasuk ke dalam syurga? Dia satu ketika Nabi ditanya, berapa ramai dia boleh masuk syurga tu, lagu mana nak masuk syurga tu? Maka Nabi katakan, maka jawab Nabi SAW, taqwallah wa husnul khulqi. Dia wasu'ila an aktsari ma yadkhulun nasun nar faqala al-famm wal faraju. Hadis Nabi sebut kepada kita lagu mana cara nak masuk syurga. Maka kata Nabi, takwa kepada Allah dan baik akhlak. Dia takwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Maknanya takut kepada Allah. Lagu mana kita nak menentukan kita ni takwa kepada Allah? Maka tengok cara kehidupan kita takut kepada Allah. Kalau kita dah kata kita ni bertakwa kepada Allah, kita dah rasa kita ni beriman kepada Allah, sifat takwa kita tinggi, sedangkan kehidupan kita banyak bercanggah dengan hak Allah Ta'ala nak buat hak Allah Ta'ala lagi, tak ada rasa takut kepada Allah, maka orang ini dikatakan masih lagi belum bertakwa. Jadi sedangkan cara ataupun syarat nak masuk syurga, maka kata Nabi takwa kepada Allah. Wa husnul khulqi. Dia juga baik akhlak dia. Bila mana dia rasa takut kepada Allah, maka automatik perangai jadi comel lalu. Akhlak dia comel, pekerti dia bagus, sifat dia, kerja buat dia sari-sari sentiasa comel lalu. Kenapa? Kerana dia turut Allah Ta'ala nak. Dia maka tu syarat nak masuk syurga. Maka kemudian baginda Nabi SAW ditanya lagi. Tanya Nabi pula, tanya apa? An aktsari ma yudkhilan nasun nar. Dia orang tanya pula kepada Nabi, apa kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Maka kata Nabi jawab lagu mana? Al-famu wal faraju, iaitulah dengan mulut dan kemaluan. Tak pandai jaga mulut, tak boleh jaga mulut, tak boleh jaga kemaluan, maka bersedialah kita untuk masuk neraka. Maka cara dia tak boleh masuk neraka, dengar kata Nabi katakan jaga mulut, jaga kemaluan. Dalam masa sama, takwa dan baik akhlak dia. Itu syarat dia. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis yang dikatakan sebagai hadis hasan. Maka hadis ini memberi gambaran kepada kita betapa lidah ini merupakan salah satu daripada cara nak masuk neraka. Sebab tu kena jaga molek. Begitu juga dalam hadis lain Nabi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-254 tentang haramnya mengumpat tentang jaga lisan. Maka kata Nabi SAW satu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sebut kepada kita, dan satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia dengar Nabi kata kan, sabda Nabi, barang siapa beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Dua pilihan. Orang beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan hari akhirat, dua kaedah, dua cara. Apa dia? Yang pertama, dia kecek benda molek berlaku. Dia kecek benda baik, dia kecek benda comel, dia kecek tidak berlaku. Tu maknanya orang lagu tu, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, beriman hari akhirat. Yang kedua, awliyasmut, Nabi kata. Tak saya kecek dah benda-benda, tak ada benda nak kecek dah. Benda baik sebut dah. Maka cara yang kedua, kita duduk diam. Diam adalah satu pilihan daripada kita menambah dosa dengan cara kita kecek benda yang tidak baik. Sebab tu kita kalau duduk diam jangan duduk kata.
Kenapa? Kerana orang dia ni dia jaga lisan dia daripada berkata benda yang tak comel. Kita kau sedak taki, kau sedak kecek dah ni. Asal ada benda kecek hak naik mahkamah, turun mahkamah, masuk jaga tu, jaga macam-macam cerita kita. Dilik kita. Orang ni kata gini, orang tu kata gitu. Kenapa? Kerana ada benda hak nak kecek. Sedangkan kita tak fikir, tak nilai benda tu baik ataupun tidak. Tu masalah kita. Kenapa? Nafsu ada juga pada lisan kita. Dia kalau boleh cerita kita nak biar hebat pada orang. Mana kedai kopi kat rembah meja, lerak meja nak kecek sedap. Tempat lain lah tempat kita sedap, alhamdulillah. Nak ayahnya, cara dia nak masuk syurga senang saja jaga lidah. Jaga lidah daripada berkata benda-benda yang tidak kena pada Allah Ta'ala nak. Tak sia juga, dia tak ada cara juga, duduk dia. Malaikat pun relax. Yang ni kat dua hari tanda dosa kita, duk kecek mengapu, duk kecek kuasa kira sedap kita, kecek. Hak sedap tu tubik tu sedap lah atas dunia. Maka esok semua tu yang betul berlaku. Tujuh berlaku so. Hak ni lah yang dikatakan sebagai bahaya lisan kita pada kita. Sekiranya kita tak kena jaga. Ni baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, masuk dalam kitab kita, ketahuilah olehmu. Baik, ketahuilah olehmu, i'lam ayuhat talib, ketahuilah olehmu, iaitulah kepada kita orang yang mengaji ilmu ni lah. Siapa dia? Daripada kalangan mukallaf. Bila sebut mukallaf, maka wajib mengaji ilmu fardu ain. Kena faham molek. Siapa dia mukallaf? Hamba sebut dah. Kita sebut dah kuliah yang lepas, kita diberi tanggungjawab sebagai mukallaf atas dunia ni. Kecuali siapa? Kecuali orang tak cukup umur, kecuali orang gila, kecuali orang-orang yang tidak dikatakan mukallaf, tak diberi taklifat untuk menanggung agama sebagai muslim, maka kita kena jaga. Maknanya atas kita kena mengaji ilmu fardu ain. Bila sebut ilmu fardu ain, wajib atas setiap orang. Antaranya ilmu tasawuf lah. Lagu mana ilmu tasawuf? Cara nak cuci hati, nak jaga akhlak kita. Maknanya ketahuilah olehmu daripada kalangan kita semua ni lah, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, makna kata Allah Ta'ala buat lidah tu akan lidah gapo dia? Bagi engkau, untukmu lah, supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Ni yang dikatakan salah satu daripada faedah Allah Ta'ala buat lidah kepada kita. Bukan kata Tuhan Allah Ta'ala buat saja-saja, kabar-kabar ada, tak ada guna, tapi ada duk muka kita, tak ada. Tuhan buat mesti ada sesuatu. Likulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu Allah buat tu ada hikmah dia, ada guna dia. Lidah untuk apa dia, kaki untuk apa, tangan untuk apa. Maka ulama sebut kepada kita, antaranya kita ni juga sebut, supaya apa? Supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Mana kata nak ambil kebaikan atas Quran dengan cara kita baca Quran. Kenapa Quran ini? Sebagaimana kita faham, kita sedia maklum, satu benda yang mulia. Al-Quran huwa mu'jizatul kubra. Quran ni merupakan mukjizat yang terbesar Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana turun saja Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka dihazah ataupun dihapuskan peranan kitab-kitab hak sebelum. Walaupun sebelum tu ada dah turun kitab-kitab, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, kemudian lah kepada khatimun nubuwah, kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran, maka pakat tu Quran berlaku. Walaupun dahulu kitab lain pada Quran, yang besarnya kemuliaan Quran, mukjizat Quran diturunkan kepada Nabi kita. Maka atas sebab itulah besar fadilat dia. Oleh kerana dia mulia, maka diberikan kepadanya, iaitu kepada Quran, tentang kemuliaan-kemuliaan dia. Dan bagaimana menurut ulama rahimahullah ta'ala kepada kita, Al-Quran, gapo dia Quran ni? Dan itulah kalamullah. Dia kalamullah maknanya kata-kata Allah. Adakah bermaksud Allah Ta'ala berkata-kata? Tak. Dia. Adakah bermaksud Allah Ta'ala berkecek dengan bahasa Arab? Tak. Cuma nak memberi kefahaman kepada kita, bangsa manusia, melalui Nabi Muhammad. Oleh kerana Nabi Muhammad itu orang Arab,
maka diturunkan wahyu melalui bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Dia faham lagu mana? Faham wallahu a'lam. Kita tak boleh nak cerita. Kenapa? Kerana kata-kata Allah, kalam Allah, iaitulah daripada sifat Allah, tidak boleh diterjemah dengan kata-kata. Dia bagaimana cerita berlaku kepada Nabi Ibrahim, berlaku kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Dia kaedah dia ceritanya berlaku pergi ke Bukit Tur Sina dan sebagainya. Allah Ta'ala tajalli Bukit Tur Sina dengan kata-kata Allah Ta'ala, maka hancur Bukit Tur Sina. Ulama sebut, antara sebut sebagai Tur Sina. Ulama setengah sebut Tur Sina. Sebab apa? Tak boleh nak menanggung akan kalam Allah, hak yang sebenar. Adapun kalam Allah yang Quran ini sebagai satu gambaran kefahaman yang nak diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia, maka diturunkan dengan wajah dia bahasa Arab, walaupun kata-kata Allah tidak berbahasa Arab. Maknanya diturun kepada Nabi supaya boleh memberi faham. Dia katakan Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir, maknanya berasu-asu. Dia berasu-asu, terus ayat, terus dia ada. Kalau kita belajar ilmu tafsir Al-Quran, dia ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ayat ni turun sebab apa? Berlaku peristiwa sikit-sikit maka turun ayat. Bukan kata waktu surah debuk, waktu 30 juzuk selalu stokor Quran tak. Bahkan ulama sebut kitab-kitab lain Nabi-Nabi terdahulu diturun secara sekaligus. Itu beza dia. Adapun kitab Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Dia yang mana kata ulama memberi satu gambaran kepada kita, Quran ini tercantum daripada 28 huruf hijaiyah. Dalam Quran sebutir itu dia pusing huruf tulah. Berapa? 28 butir huruf hijaiyah. Yang mana keseluruhan Al-Quran ini kata ulama iaitu sebanyak 323,971 huruf. Ini ulama kaji. Kalau kita tak ada nak bilang sore, mana ulama kaji tu. Berapa kalimah? Perkataan dia ada 77,437. Ada 6,230 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 makro. Ini ciri-ciri yang terdapat pada Al-Quran. Kita kira ke tak? Dan kira. Maknanya ulama sudah memberi satu gambaran kepada kita tentang kehebatan Al-Quran, juga disebut kepada kita ciri-ciri Al-Quran. Hebatnya Al-Quran sehingga disebut berbagai faedah ataupun berbagai fadilat-fadilat yang dapat daripada Al-Quran, tidak sebagaimana kita baca benda-benda lain. Bahkan hadis Nabi disebut oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ada Syu'aibul Iman, disebut daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi sebut, Nabi bersabda, Nabi kata kan, afdalul ibadah ummati qiraatul Quran, kata Nabi. Sebaik-baik ibadat umat aku adalah baca Al-Quran. Hak ni dari segi fadilah. Jangan tukar. Dia ibadat bila sebut mujibat ataupun kewajiban, dia tidak ada terbaik. Bab hukum wajib, dia tidak ada terbaik. Apa pasal hukum taklifi dia? Wajib, bila sebut wajib kena buat. Tak kira terbaik pun ataupun tidak terbaik, bila wajib kena buat. Tapi di segi fadilah, Nabi sebut kepada kita sebaik-baik fadilah bagi ibadat umat manusia daripada umat Nabi adalah baca Quran. Ini akuan daripada Nabi kita sendiri. Kemudian Nabi sebut juga dalam hadis lain, Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam min harfan walakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfun. Nabi sebut kepada kita, siapa baca Quran satu huruf daripada Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Kita baca, kita sebut baca Quran, baca Fatihah, kau baca apa-apa surah daripada Al-Quran, daripada ayat-ayat Quran, maka baginya pahala setiap satu huruf satu gandaan. Dia satu kebaikan sama dengan 10 kali ganda. Maka Nabi kata, bukanlah aku sebut, aku kata bahawasanya alif lam itu satu huruf, tapi alif tu sehuruf, lam tu sehuruf, mim tu sehuruf. Maknanya setiap perkataan, setiap kalimah, setiap ayat kita baca dikira mengikut huruf.
Jadi berbanyak kita baca surah Fatihah berapa huruf dah. Dia kena pula ada sabtu kan, ada 20. Betapa banyak kita baca, maka setiap satu huruf diganda dengan 10 kebaikan. Patut si baca lagi, malah lagi. Dia rugilah. Sebab itu Quran kena baca. Dia berasa malas baca seayat, baca semuka cukup dah. Puasa malam sejuk pandai lah. Ini ayatnya biar ada semangat kita nak baca Quran atas kelebihan yang ada pada Quran itu sendiri. Dia begitu juga dikatakan juga kerana apa? Kerana sebab itulah antara sebab utama Allah Ta'ala buat lidah pada kita. Ni lidah ada kita duk guna kot lain. Dia kecek benda-benda hak tak molek. Maka tukar daripada waktu, tukar kepada kita baca Quran. Gantikan dosa dengan pahala, itu bagus. Sebab itulah antara ulama sebut juga kepada kita, jadikan setiap gerak itu ada makna. Sejak kerja buat kita, dia boleh pahala berlaku. Buat kau tu boleh pahala, buat kau ni boleh pahala. Bukan kata buat kau tu boleh dosa, buat kau tu boleh dosa, jangan-jangan boleh pahala. Tak usah lah. Nak dia istimrar, berkekalan atas kebaikan, boleh pahala kita di sisi Allah Ta'ala. Maknanya banyak kita baca Quran dengan nikmat lidah Allah Ta'ala beri. Dan hadis Nabi SAW, hadis pun kalau rajin kita belajar hadis. Hadis merupakan salah satu daripada rukun ataupun hukum perundangan Islam. Bila sebut hukum perundangan Islam, hak sepakat dikatakan ada 4. Apa dia? Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' ulama, Qiyas ulama. Itu hak sepakat. Jumhur ulama kata benda ni yang sudah disepakati. Semua ulama pakat kata lagu tu berlaku. Dia makna kata atas sebab itulah maka hadis Nabi juga merupakan satu daripada benda hak kalau boleh biar kita mengaji. Dia suka kita faham apa dah. Tak tahu anak nak mengapa pun. Bahkan ulama-ulama dulu dia hafal hadis. Di antaranya syarat nak jadi hujjatul Islam sekurang-kurang kena ingat 10,000 hadis dalam kepala. 10,000 hadis. Kita kan dah reti innamal a'malu binniyat. Itulah. Dia tu tahu apa? Kata daripada mana? Nasak dia ketut daripada hadis-hadis tersebut, hadis hasan ke. Dia maknanya nak ayat bahawasanya biar ada semangat kita. Bukan kita tahu lagu ni hadis. Ni hadis. Lagu ni hak Nabi sebut pada kita. Sebab apa nak suruh timbul rasa kasih kita kepada Nabi, iaitulah dengan cara kita faham, kita ingat, kita amal hadis Nabi sebut pada kita. Dia maka kita sebut kepada kita dan hadis Nabi SAW, maka rajin-rajin jangan-jangan kita baca juga. Antaranya ada sebut, antaranya hadis 40 ke Imam Nawawi. Cari terjemah pun tak apa, mata tu baca batal lebih kurang, baca terjemah dia tak apa, tak ada masalah. Niat kita nak mengaji kerana Allah Ta'ala. Tak faham tanya ustaz-ustaz yang boleh jawab. Jangan baca seorang faham seorang. Itu panggil ngaji tidak ada guru. Ulama sebut ngaji tak ada guru, maka setan guru dia. Maka ngaji boleh, beli buku tak apa. Tengok mualik bahasa tak faham, tanya ustaz-ustaz, tanya orang lebih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu tanya orang yang tak tahu sekiranya, mu tanya orang yang tahu sekiranya mu tak tahu. Di maknanya biar ada semangat kita, kefahaman kita nak mengaji hadis. Ini sebut atas manfaat lidah kita. Dan segala zikir, zikir pun kena memperbanyakkan atas sebab nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Banyakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana zikir juga merupakan salah satu cara kita nak membersihkan jiwa kita, nak membersihkan hati kita dengan sebutan perkara-perkara yang baik. Daripada duk kecek kuasa baik, kita berzikir lah. Zikir boleh pahala. Bahkan antaranya disebut oleh Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala, "Adz-dzikru nurul aql wa hayatun nufus wa jala'us sudur." Sayyidina Ali sebut kepada kita, maka kata Sayyidina Ali, sesungguhnya zikir adalah cahaya kepada akal. Orang yang rajin berzikir, akal dia jadi cerdas. Banyak ke berzikirlah. Dia dah kehidupan dia kepada jiwa dan pengkilat kepada hati. Jiwa jadi hidup. Jiwa jadi hidup, hati jadi berkilat, jadi cerah. Sebab itu nak kepada hati yang cerah, hati yang bercahaya di sisi Allah Ta'ala, maka kena banyakkan berzikir. Begitu juga seorang arif billah sebut kepada kita, "Az-zikru babun azim anta dakhiluhu
faj'al lahu al-anfasa hurrasan. Ni disebut macam mana? Maka zikir adalah pintu teragung hak boleh memasuk. Maka jadikan zikir sebagai benteng jiwa kita. Adakah apa-apa masalah? Banyakkan zikir. Berasa gelisah kita berzikir, berasa ada masalah kita berzikir. Sebab apa? Tanda kita ingat kepada Allah Ta'ala. Ni dah ada masalah masuk Facebook, masuk WhatsApp. Orang ni gini dengan kita, orang ni tak bayar hotel, orang ni gini macam-macam cerita. Hak sebetulnya ngadu dengan Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan zikir itulah maka ulama sebut bahawasanya hati kita jadi tenang. Dia boleh memberi ketenangan kepada hati kita. Maknanya atas lisan Allah Ta'ala beri, banyakkan lidah kita menyebut zikrullah, zikir kepada Allah. Dan pengetahuan yang memberi manfaat. Hak ni pun atas sebab manfaat pada lidah juga. Maka kita sebut pada malam ini cerita kebaikan kelebihan lidah. Ni. Dan pengetahuan yang memberi manfaat, maknanya ilmu-ilmu yang baik. Ada lidah kita mengajar orang benda-benda comel, benda-benda baik, benda-benda bagus, perkara-perkara kebaikan. Jangan nak ajar yang merokok, mencuri sebagainya. Kenapa? Semua tu akan jadi satu aliran pahala dosa kepada kita. Hari ni kita mengajar benda baik, orang dengar, orang ikut, orang buat, maka boleh pahala bagi kita. Walaupun anak kita sendiri. Bahkan itu satu tanggungjawab kepada kita, terutama lelaki sebagai ketua keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Nabi sebut, setiap kamu adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyat dia, tentang yang bawah dia. Dia suami sebagai pemimpin keluarga. Dia royak ajar benda comel pada anak isteri, ajar benda-benda perkara-perkara kebaikan. Siasat Tuhan tertanya dah kita. Maknanya susah dah kita ajar atas dunia anak isteri kita, tanggungjawab kita beres dah, maka tak ada terikat dah. Dia kalau tidak kat kita siasat acu nak masuk syurga, dia pegang tangan demo. Siapa dia pegang tangan kita? Anak kita duduk ada neraka, jaga adik kita. Sebab apa? Atas dunia mula ayah tak ajar kita semaya. Ayah tak ajar kita tutup aurat atas dunia. Maka hari ni kita masuk neraka, kita nak bergantung, nak minta daripada Allah Ta'ala supaya bagi juga faedah sebab tak mengajar kita atas dunia. Masa itulah pahala kita bertubik sikit-sikit. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri lidah kepada kita untuk guna atas kebaikan, nak didik anak isteri kita ke arah yang lebih baik mengikut kepada kehendak Allah Ta'ala. Maka sebab itulah tuan-tuan perlu kepada penggunaan lidah kita untuk kita sebut benda memberi manfaat. Tak kira lah kepada semua lah. Anak kita, isteri kita, semua tanggungan kita, kepada sahabat kita, jiran kita, semualah. Maknanya atas pengetahuan yang memberi manfaat, ajar benda baik. Orang ajar benda salah, maka dosa pun mengalir kepada kita. Bagaimanakah yang berlaku kepada anak Nabi Adam sendiri? Peristiwa yang berlaku kepada Qabil dan Habil, peristiwa pembunuhan yang pertama berlaku atas dunia. Maka orang dosa, orang yang membunuh, hari ini hinggalah kepada selama-lamanya, dosa dia sampai juga kepada orang yang mula-mula mengajar. Sebab itu nak kecek ke apa, maka kena jaga. Takut-takut orang dengar, orang tiru. Sedangkan benda tu benda yang tidak comel, orang buat, maka dosa kepada kita. Bila kita khabar, kita sedar esok-esok dalam di hari akhirat esok, maka baru kita tahu, dulu atas dunia banyak aku duk lepas, duk kecek benda-benda yang tak comel, duk ikut. Sebab tu kena jaga. Kecek biar atas pengetahuan dan juga benda-benda yang memberi manfaat. Dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat, mana yang memberi faedah. Kita mengajar anak kita baca Quran, anak kita boleh mengaji, boleh pahala, kita pun boleh pahala. Begitulah antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang guru. Ini hebatnya cari cikgu. Hebat cikgu. Orang lain hebat juga. Atas sebab cara pendidikan atau benda yang diajar kepada orang, dia memberi manfaat. Sama-sama pun boleh jadi cikgu. Di maknanya bila kita sebut, kita dah ajar benda baik, benda memberi manfaat, maka benda itulah yang mengalir sebagai satu pahala kebajikan kepada kita. Walaupun kita tak ada, kita meninggal dah, pahala berterusan sampai kepada kita selama-lama selagi kita buat kebaikan atas benda yang kita ajar tu. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Hal ni bagaimana disebut oleh Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut kepada kita, kuntum khaira ummah. Kamu ini
maka kata Allah Ta'ala dikira sebagai sebaik-baik umat. Di umat Nabi Muhammad ni hebat dah, dikira sebagai sebaik-baik umat dah. Tapi Allah Ta'ala letak syarat pula, kuntum khaira ummah, mu ni dikira sebagai sebaik-baik umat lagu mana jika tepat kepada syarat dia. Apa dia? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, suruh buat benda baik. Dia ajar buat benda baik. Buat, bukan setakat ajar, bukan setakat suruh. Kita sendiri pun jadi satu kuduah yang baik, ikutan yang baik. Itu syarat pertama, ta'muruna bil ma'ruf, suruh buat benda baik. Yang kedua apa dia? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada buat benda-benda kejahatan, benda-benda keburukan. Dia. Yang ketiga, bila dah berlaku dah, bila dah percaya dah suruh buat benda baik, tinggal benda jahat, maka natijah dia, kebaikan kita dapat bila mana suruh benda baik, tinggal benda jahat, maka tu'minuna billah, jadi beriman kepada Allah. Cukup 3 syarat ni barulah kita akan jadi umat yang terbaik. Jangan lupa agak kita ni, kita ke umat Nabi Muhammad hebat sekali lah. Betul. Tapi dari segi di sisi Allah Ta'ala tak hebat lagi sekiranya mu tak ikut kepada syarat Allah Ta'ala tetap dalam Quran. Maknanya kesuruh buat benda baik, buat kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Dia lagi tu makna kata mengikut kemampuan kita lah. Mara'a minkum munkaran, bila mana mu tengok benda buruk, benda jahat, falyughayyiru biyadihi, mu kena ubah dia dengan tangan. Dia makna dengan kuasa mu kena larang, jangan buat benda buruk, jangan buat maksiat, jangan buat benda jahat. Fa in lam yastati' fa bi lisani, mu nak lawan tak gerak besar dia padamu, maka ubah dengan lidah. Royak ke dia molek, besar ke dia molek, tak dengar juga. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, perlu apa, maka kita kena lawan dengan hati. Lagu mana? Tak reda dalam hati kita dia buat benda tersebut. Fadzalika adhaful iman, maka sesungguhnya kita cegah dengan hati tadi tu paling-paling lemah iman tu. Ada habis cara dah tu, dah nak lawan dengan tangan tak gerak, nak tegur pun tak dengar, tak heran, maka cara dia yang itulah lalu kita cegah dengan hati, ataupun kita lawan dengan hati kita tak reda. Kadang-kadang ada setengah-setengah benda berlaku di luar kuasa kita. Di luar kuasa kita. Tapi bagi orang yang ada kuasa, wajib kita cegah dengan kuasa kita. Pemimpin-pemimpin sebagainya, bila mana berlaku maksiat muka, kena cegah. Sebab dia ada kuasa. Lek kita nak cegah tak leh, kita tak ada orang tak dengar suara kita. Maka sekadar mengikut kemampuan kita. Atas sebab kita nak mencegah daripada benda jahat tadi. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan apa dia pula tu, menunaikan engkau akan hajat mereka itu, dan mendamaikan engkau akan mereka itu, dan barang yang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Di maknanya di sini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan untuk malam ini bahawasanya pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandini rahimahullahu ta'ala memberi gambaran kepada kita antara kebaikan-kebaikan yang perlu kita buat hasil daripada Allah Ta'ala wilidah kepada kita. Banyak mengaji Quran, belajar hadis, sebut zikir, dan kita ajar benda-benda memberi manfaat. Dalam masa yang sama kita suruh kepada benda baik, kita cegah kepada benda buruk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, memberi pengajaran kepada kita untuk kita lebih berhati-hati dalam kita menggunakan lisan kita, lidah kita. Gunakan dengan sebaik-baiknya supaya lidah kita tidak termasuk daripada kalangan anggota-anggota yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada minggu akan datang. Kuliah akan datang dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.